Kalau kaki, orang panggil apa? Kaki kelabing, reka hadis, orang tolak tepi dulu, tak tambah. Kalau mak rempik dah, rempik. Lepas sudah Rasulullah, dia kata, Rasulullah bersabda, rempiklah. Orang kata, bohong lah. Tak payahlah, Rasulullah bagai apa ni. Orang dah tahu dah, dia pakai kaki rempik. Tapi bila pakai baju, jubah, pakai serban, duk tasbih, duk berzikir, dia tak kata rempik lah, dia kata fal simpang lah. Faktor pendorong kepada pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat. Sebab apa dia palsukan hadis? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ilahi. Ada juga orang buat hadis palsu, tapi tujuan dia nak beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mencipta hadis-hadis yang menggalakkan manusia kepada kebajikan dan hadis-hadis yang menakutkan mereka daripada kemungkaran. Jadi dia reka hadis tu tujuan dia supaya manusia buat baik dan meninggalkan mungkar. Tujuan dia baik maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah perawi yang paling jahat. Okey? Paling jahat. Pasal apa? Kerana orang ramai menerima hadis rekaan mereka kerana percayakan mereka. Orang yang buat reka hadis kerana ni adalah orang-orang baik, orang soleh, ahli ibadah, tapi jahil. Jadi mereka adalah perawi yang paling jahat. Sebab kebarangkalian manusia terima hadis tu lagi tinggi daripada orang lain. Kalau kaki, orang panggil apa? Kaki kelabing, reka hadis, orang tolak tepi dulu, tak tambah. Kalau mak rempik dah, rempik. Lepas sudah Rasulullah, dia kata, Rasulullah bersabda, rempiklah. Orang kata, bohong lah. Tak payahlah, Rasulullah bagai apa ni. Orang dah tahu dah, dia pakai kaki rempik. Tapi bila pakai baju, jubah, pakai serban, duk tasbih, duk berzikir, dia tak kata rempik lah, dia kata fal simpang lah. Kuat sebut fal simpang lah. Tapi kena sebut lah tuan-tuan, macam mana, sebab orang dah bagi tahu kan. Kalau dia tak bagi tahu, kita tak adalah tanggungjawab nak bagi tahu, nak betulkan kepada masyarakat. Tapi kalau pernah dengar orang kata hak jenis ayat fal simpang lah, alau awan nak ribut ni, maka kita kata perkataan tu bahaya kalau keluar daripada mulut seorang yang soleh pada zahir dia. Pasal apa? Dia buat tu kerana mendekatkan diri kepada Allah. Okay? Di antara mereka adalah Maisarah bin Abdul Rabbih. Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitabnya Ad-Du'afa kepada Ibnu Abdurrahman Mahdi. Katanya, saya bertanya kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, dari mana anda bawakan hadis-hadis ini? Siapa yang membaca ini maka pahalanya begini. Dia kata, saya menciptakannya supaya orang ramai berminat. Ni hadis hak reka tadi. Okey. Mereka kelebihan surah tadi, ataupun ni orang lain pula, Maisarah bin Abdul Rabbih, dia reka hadis, dia kata supaya orang lain rajin buat amal. Dia nak galakkan orang beramal. Jadi baca gini dapat pahala macam ni, baca gini dapat pahala macam ni. Sebab apa? Nak suruh orang baca. Padahal yang dia buat ialah dusta. Sebagai contoh berlaku gini, orang reka selawat, tuan-tuan. Dia reka selawat, satu selawat, lepas tu dia pun tepek kelebihan. Selawat ni kelebihan dia macam ni, macam ni, macam ni, berdasarkan hadis Nabi. Kadang-kadang dia buat amalan sendiri, peribadi, baca ni 1000 kali, pahala dia begini. Kalau orang tanya, mari mana? Ada dalam hadis. Semudah tu je, dia akan jadi pembohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan jadi orang bahaya sebab kebohongan itu mudah diterima sebab daripada mulut orang yang menzahirkan agama.
Jadi mendekatkan diri kepada Allah ni, ada juga orang reka hadis, tujuan dia nak galak orang buat baik supaya dia dapat pahala. Tapi betul ke? Tak betul. Jawapannya, dia bukan dapat pahala, sebaliknya dia dapat dosa. Walaupun orang tu baca Quran sungguh, orang tu baca Quran, dia dapat pahala baca Quran. Tapi orang yang reka hadis ni, tetap dia dapat dosa kerana mereka hadis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.